Assalamualaikum dan selamat pagi kepada calon-calon yang hadir bagi sesi temuduga pada hari ini. Dan sedia maklum bahawa temuduga hari ini adalah untuk mencari penganalisis data bagi projek yang kami akan kendalikan, iaitu mengenai kajian cadangan masa panjang pasca COVID-19 yang mana kami jangka akan dilaksanakannya pada Disember 2020 hingga Januari 2021. Okey, selaku ketua projek kajian ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Ifah Hafizah binti Zakaria dan rakan saya Farah Wahidah binti Muhammad Rufendi selaku timbalan ketua projek. Okey, sebelum kita meneruskan ini lanjut, saya ingin menerangkanlah sedikit sebanyak tujuan kajian ini dilakukan, yang mana objektif utama adalah untuk menambah baik proses membuat keputusan bagi membolehkan perancangan yang lebih strategik untuk menghadapi COVID-19 di masa hadapan. Dan analisis ini juga dilaksanakan bagi mendapatkan pengetahuan ataupun insight yang ke arah memaksimumkan penggunaan data yang kita perolehi serta perkongsian dan penyampaian data kepada masyarakat. Jadi saya serahkan kepada Cik Farah Wahidah untuk meneruskan sesi temuduga ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Jikalau semua sudah pun bersedia, mari kita mulakan sesi ini dengan sesi perkenalan diri secara ringkas. Dimulakan dengan calon nombor 1 dan dipersilakan dengan calon nombor 2. Assalamualaikum dan selamat pagi puan-puan. Saya Nur Syafira binti Muhammad Safri, calon 1. Berumur 23 tahun, berasal dari negeri Pantai Timur iaitu Terengganu dan berstatus bujang. Saya mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang sains matematik yang telah digraduasikan pada November 2019. Saya telah mendapatkan pengajian di Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia selama 4 tahun. Menjadi seorang penganalisis data merupakan impian saya dan minat saya kian bertambah apabila melangkah ke alam universiti kerana didikan yang formal yang diberikan telah memberi peluang kepada saya untuk mendalami lebih lanjut berkaitan analisis data. Sebagai maklumat, saya tidak mempunyai apa-apa pengalaman kerja berkaitan analisis data sebelum ini. Walaupun begitu, saya tetap sudah bersedia secara mental dan fizikal untuk bekerja sebagai seorang penganalisis data kerana saya telah mendapat pengalaman berkaitan analisis data semasa menjalani latihan industri di Putrajaya. Ini merupakan sedikit tentang latar belakang saya, calon 1. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Syahir bin Johari, berasal daripada Jeram, Kuala Selangor dan sekarang menetap di Rawang, Selangor. Berumur 25 tahun, saya merupakan kelulusan ijazah sarjana muda dan sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang statistik. Kini saya menyambung ijazah Dr. Falsafah di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang pendidikan statistik. Bekerja dengan data adalah minat saya. Analisis dan pentadbiran statistik adalah satu kepuasan. Dengan pengalaman dan teori yang saya timba sepanjang pengajian saya dalam bidang statistik, saya harap dapat bekerjasama dalam projek ini. Tambahan pula, saya melihat ini adalah satu tanggungjawab dan khidmat bakti saya sebagai seorang pelajar statistik bagi memberi sumbang saran yang jitu dan tepat bagi membantu negara menghadapi pandemik ini bersama. Baiklah, terima kasih saudari Syafira dan saudari Syahir. Sudah kita dimaklumkan, analisis data perlulah seorang yang mahir dengan penggunaan perisian komputer dan juga mahir menganalisis data. Sebelum itu, saya ingin bertanya sedikit tentang latar belakang kamu dan kemahiran kamu dalam menganalisis data. Apakah jenis perisian komputer yang kamu gunakan untuk menganalisis data, dan juga boleh kamu ceritakan apa pengalaman kamu sebelum ini tentang penganalisan data, dan juga kamu boleh menceritakan peranan kamu dalam projek tersebut. Baiklah, sebagai bakal seorang penganalisis data, saya telah mempersiapkan diri saya dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam bidang kerja ini. Saya mempunyai pemahaman yang baik dalam bidang statistik dan juga asas pengaturcaraan sejajar dengan beberapa kursus yang diambil sepanjang pengajian saya. Selain menguasai Microsoft Excel, saya juga mahir dalam menggunakan program Python dan juga R, di mana saya mampu menghasilkan data secara lisan dan juga visual.
sebagai contoh ggplot dan juga matplotlib. Saya mempunyai beberapa pengalaman projek menganalisis data di peringkat universiti. Memandangkan beberapa kursus yang saya ambil adalah memerlukan saya untuk menganalisis data bagi memenuhi tuntutan kursus tersebut. Antara tajuk projek saya adalah pendapatan isi rumah di Malaysia, di mana saya telah membuat analisis pendapatan isi rumah mengikut strata, negeri dan juga kaum. Selain itu, saya juga pernah menjalankan projek mengklasifikasikan rating ataupun penilaian filem mengikut genre menggunakan Python dan juga R. Manakala saya pula, saya mempunyai beberapa pengalaman analisis data dalam beberapa projek penyelidikan sewaktu di peringkat sarjana maupun sarjana muda. Antaranya projek penyelidikan sarjana saya, analisis hubungan dan jaringan di bawah penyelidikan Dr. Fatimah Abu Bakar dari Jabatan Sains Matematik Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana kajian ini bertujuan untuk melihat dan memerhatikan jaringan sesama pelajar dalam satu kursus pengajian dalam membantu proses pembelajaran di luar waktu kuliah. Selain itu, saya juga pernah melakukan analisis regresi bagi data pembelajaran isi rumah yang memperlihatkan hubungan antara beberapa faktor seperti pendapatan per kapita isi rumah, bilangan tanggungan, kawasan kediaman, taraf pendidikan dan lain-lain yang dapat diuji dengan pengujian hipotesis. Seterusnya, antara pengisian yang kerap digunakan sepanjang pengajian saya adalah dalam bidang statistik ini ialah perisian R, Excel, SPSS dan Python. Dan kesemua perisian ini sebenarnya diberi pendedahan formal kepada saya sejak di peringkat sarjana muda dengan pelbagai pakej statistik yang disediakan sememangnya amat membantu analisis data dengan lebih komprehensif dan efektif. Okay, terima kasih dan di atas pengkongsian pengalaman dan juga kemahiran yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi saya ingin bertanya ke pendapat calon-calon lah, memandangkan anda semua sudah mahir dan mendapat pendedahan awal mengenai perisian-perisian yang sesuai digunakan untuk menganalisis data dan juga sudah terlibat dengan beberapa projek lain sebelum ini. Jadi saya ingin tahu bagaimana ilmu statistik yang diperolehi sebelum ini membantu anda untuk membuat satu-satu keputusan semasa menganalisis data. Jadi boleh anda kongsikan bagaimana pengalaman anda berhadapan dengan situasi untuk membuat keputusan itu, ataupun lebih spesifik lagi kesukaran yang anda hadapi semasa ingin membuat keputusan. Okey, berdasarkan pengalaman yang lepas, dalam menjalani sesuatu projek sudah tentu saya akan berhadapan dengan pelbagai kesukaran yang berbeza. Apabila melibatkan data yang terlalu banyak ataupun data daripada jangka masa yang lampau, kemungkinan data tersebut tidak boleh diguna pakai. Jadi dengan ilmu statistik dan pengaturcaraan yang saya ada, saya mampu untuk melakukan pembersihan data dan mengambil data yang boleh diguna pakai sahaja untuk meneruskan kajian sesuatu projek. Bagi saya pula, tidak nafikan bekerja dengan data ialah satu perkara yang merenyahkan kerana kebiasaan kita perlu mengendalikan data dalam kuantiti yang sangat besar lalu memerlukan ketelitian yang tinggi. Selain itu, apabila melibatkan data sosial pula, cabaran utama bagi memperoleh maklumat daripada sumber primer iaitu responden kita melalui soalan dan pertanyaan yang diajukan agar responden dapat memahami soalan dengan baik dan mampu memberikan respon yang mantap dan jitu. Maka antara penyelesaian yang saya boleh lakukan adalah dengan merancang projek kajian dengan lebih terancang dan sering melakukan penyelidikan dari segi pembacaan kajian-kajian lepas dan percubaan serta praktikal awal agar hasil penyelidikan sebenar beroleh keputusan yang jitu dan bermakna. Baiklah, seterusnya saya mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada saudara dan saudari. Pertama, apakah cadangan serta gambaran awal yang dapat anda fikirkan untuk projek ini? Kedua, sudah kita ketahui kes COVID-19 yang bertambah pada setiap hari. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk mengurangkannya? Okey, pertamanya antara cadangan yang saya dapat nyatakan adalah dengan menganalisis data mengenai masa aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosial seharian seluruh rakyat di negara ini, di mana min data tersebut akan menjadi penanda aras bagi projek ini. Oleh itu, cadangan-cadangan yang akan diusulkan nanti perlulah selari dengan analisis data tersebut. Sebagai contoh, cadangan untuk mengurangkan masa aktiviti sosial itu tidak melebihi min data bagi mengurangkan kes COVID-19.
Saya pula, antara gambaran awal cadangan analisis yang dapat kita lakukan adalah melakukan analisis hubungan dan jaringan, iaitu networking, bagi mengesan penyebaran COVID-19. Melalui analisis ini, kita dapat mengenal pasti kontak rapat dengan bagi individu yang disahkan COVID-19 dengan lebih pantas melalui data yang dapat diperolehi daripada aplikasi MySejahtera. Maka pengiraan R0 yang kita tahui ialah kebolehsebaran virus daripada seseorang individu yang dikira akan beroleh nilai yang lebih tepat dan jitu melalui analisis hubungan dan jaringan ini. Selain itu, kita juga mampu melakukan analisis regresi bagi membuktikan hubungan faktor-faktor peningkatan kes, lalu dapat memfokuskan inisiatif kepada faktor dominan bagi peningkatan kes yang dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis. Akhir sekali, saya rasa juga kita dapat meramalkan kes-kes harian melalui pemodelan analisis siri masa. Lalu seterusnya kita mampu bersedia dengan kelengkapan dan perkhidmatan yang perlu dipersiapkan dengan jangkaan tersebut. Andai katalah anda diterima untuk menjawat jawatan sebagai penganalisis data bagi projek kami pada kali ini, dan jika saya beri skala komitmen 1 hingga 5, boleh anda nyatakan skala komitmen anda dan apa jaminan yang anda boleh berikan untuk menunjukkan kesungguhan calon apabila terpilih untuk menyertai projek kali ini? Baiklah, jika saya diterima untuk menjawat jawatan sebagai penganalisis data bagi projek ini, saya akan memberikan komitmen yang maksimum, iaitu berskala 5. Saya akan berusaha keras sehingga ke akhir projek ini untuk sama-sama menjayakan projek ini. Itu sahaja. Baiklah, saya pula akan cuba yang terbaik untuk memberikan sepenuh komitmen bagi projek ini jika dipilih sebagai menjadi penganalisis data. Terus saya memberikan skala 5 untuk terus komited dan menyumbang bersama dalam penyelesaian yang lebih komprehensif untuk menghadapi pandemik ini. Kita jaga kita. Baiklah, terima kasih saudara Syahir dan saudari Syafira. Tamat sudah sesi temu duga kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir meluangkan masa untuk ditemu duga oleh kami pada hari ini. Keputusan akan diumumkan pada masa terdekat, iaitu dalam tempoh minggu ini, dan sekiranya anda dipilih untuk menyertai projek kami akan menghubungi anda dengan segera melalui email yang telah didaftarkan. Itu sahaja daripada kami berdua. Maaf kita terkasar bahasa dengan anda berdua. Jadi terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.